Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada RS Suzy. Kisah yang bertajuk Tunggul Kayu Atas Batu. Kisah ni agak panjang sedikit, tapi bagi Brother Fai, kisah ni amat menarik untuk diceritakan. Jadi marilah sama-sama kita relax, tenang untuk sama-sama mendengar kisah ini ya. Getaran dari gerakan gerabak menandakan keberangkatan kereta api dari stesen KTM KL Central ke stesen KTM Dabung. Maka bermulalah pengembaraan ekspedisi aku bersama 20 lagi rakan setugas. Misi kami adalah mendaki Gunung Stong. Taman Hutan Negeri Gunung Stong ataupun GSSFP adalah hutan simpan semula jadi seluas 21,950 hektar berhampiran bandar kecil Dabung di Kelantan. Ia diwartakan sebagai taman negeri dan kawasan pelancongan Eko pada tahun 2007 dan diuruskan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Tidak banyak yang ditawarkan kepada pencinta aktiviti rekreasi luar. Mempunyai keluasan yang agak jauh beza daripada taman negara yang lebih terkenal dan jauh lebih besar. Salah satu sebab ianya kurang dikomersialkan kerana lokasinya yang juga agak terpencil di kawasan pendalaman. Jam 7 pagi, kami tiba di stesen KTM Dabung. Perut masing-masing sudah berkeruncung hebat. Kesemua kami bersetuju untuk bersarapan di gerai bersebelahan stesen kereta api itu sementara menunggu 3 orang pemandu arah kembara tiba untuk menjemput kami ke Gunung Stong. Ketiga-tiga mereka telah dilantik oleh Jabatan Ranger untuk memantau dan memandu arah pendakian tim kami. Kelihatan sebuah bas persiaran masuk ke pekarangan tempat letak kenderaan stesen KTM Dabung. Telefon bimbit ketua kumpulan aku, Larry, berbunyi. Trit, 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 trit. Lebih kurang lah. Larry bangun dari tempat duduknya dan lehernya dipanjangkan serta kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang. Seorang lelaki berkemeja safari turun dari bas persiaran tadi. Larry pun melambai-lambaikan tangan ke arah beliau. Okey geng, jom gerak ke bas tu. Tour guide dah sampai nak pick up kita ke lokasi. Jangan ada barang-barang korang tertinggal pula. Cek dulu sebelum naik bas tau. Larry seorangnya berdisiplin dan bertanggungjawab. Beliau seorang bekas anggota TUDM. Perkhidmatan beliau dalam tentera terpaksa ditamatkan setelah Larry ditimpa kemalangan jalan raya dan beliau mengalami kecederaan parah di bahagian kaki. Walaupun mengalami kecacatan kekal dan seumur hidupnya, Larry mempunyai semangat yang sangat kuat untuk terus melakukan apa saja seperti biasa. Aktiviti kegemarannya adalah extreme outdoor event. Salah satunya ialah mendaki. Jadi tidak hairanlah beliau dilantik sebagai ketua tim ekspedisi syarikat kami. Ketibaan kami disambut tim Jabatan Ranger dan Taman Hutan Negeri Gunung Stong. Semua tim eksplorasi dari mana-mana persatuan atau syarikat harus diberikan taklimat khusus sebelum pendakian. Taklimat mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi pendaki semasa berada dalam kawasan taman hutan tersebut. Jam 11 pagi, kami mulakan pendakian dengan bantuan tim pemandu arah. Tugas mereka mengarahkan kami ke lokasi perhentian rehat dan tapak perkemahan yang sesuai. Sewaktu pendakian, laluan yang kami lalui amat mencabar. Kami kena melalui tebing jeram, meniti batang pokok hutan untuk menyeberangi gaung lebar dan dalam. Tidak terkecuali terpaksa melalui lopak babi. Semua itu menguji mental dan fizikal kami.
Banyak tenaga digunakan sehingga ada antara kami sesak nafas, lelah kerana kehabisan daya tenaga. Banyak kali juga kami berhenti di tengah-tengah pendakian untuk berehat dan mengumpulkan tenaga. Laluan trek yang dilalui adalah laluan gajah hutan. Kami dinasihati untuk peka dengan keadaan sekeliling. Pendakian kali ini agak ekstrim. Kenapa aku katakan begitu? Ada beberapa kemalangan kecil yang menimpa ahli tim, yang jatuh dan terkoyak di bahagian kepala sehingga perlu dijahit serta-merta. Memang ada tersedia kit rawatan kecemasan yang dilengkapi peralatan kecemasan dan ubat-ubatan, serta ada beberapa ahli tim yang mempunyai kursus tindak dan rawat kecemasan dari Jabatan Penyelamat Awam Malaysia, iaitu JPAM. Seluar trek yang aku pakai tenganga besar koyaknya akibat membuka langkah-langkah terlampau panjang. Akhirnya kami tiba di tapak perkemahan yang hampir ke puncak gunung. Tapak perkemahan itu dikenali sebagai Kem Baha. Keadaan sekeliling gelap. Waktu hampir masuknya maghrib. Untuk pengetahuan semua, seawal jam 5 petang, keadaan di dalam hutan dah gelap. Kami mula tugasan dalam 4 grup kecil yang telah Larry pecahkan daripada 20 orang ahli tim. Menjadikan satu grup ada 5 ahli. Grup masing-masing mempunyai tugasan. Ada yang memasang kemah, menghidupkan unggun-unggun api, memasak makan malam tim dan pelbagai lagi. Malam pertama, semua kepenatan dan tiada lagi gangguan. 12 tengah hari. Hari kedua di kaki Gunung Stong. Kami teruskan mendaki menuju ke puncak Gunung Stong. Barang-barang kami ditinggalkan di Kem Baha dan hanya barang keperluan asas saja dibawa. Ada juga berlakunya kecederaan ringan pada ahli tim aku setelah terjatuh semasa pendakian menuju puncak. Aku sendiri pun hampir-hampir terjatuh ke dalam gaung sebab ada sesetengah trek yang rosak akibat dimusnahkan oleh gajah-gajah hutan. Telah membuat aku gagal untuk mengimbangi badan aku yang comel ni. Aku antara orang yang terakhir sampai ke puncak. Apabila jejaknya kaki kami di puncak Stong, kami berehat sambil menikmati pemandangan yang indah dan udara yang sungguh nyaman, sambil menikmati snack coklat dan hirupan kopi panas. Salah seorang dari tim pandu arah telah memberitahu kami bahawa terdapat laluan ke Gunung Ayam daripada salah satu sempang di kaki gunung sebelum sampai ke puncak gunung Stong. Gunung Ayam menurut legenda adalah tempat pemerintahan Puteri Saadong seketika dahulu. Setelah puas kami berehat di puncak Stong sambil bergambar dan menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kurang 3 jam lamanya, kami pun turun dan kembali ke Kem Baha. Sekali lagi kami sampai ke Kem Baha waktu maghrib. Nazri, jom kita mandi sungai lepas maghrib. Badan aku melekit semacam lah. Tak boleh nak tidur nanti. Jomlah. Nazri, rakan setugas aku yang paling rapat dengan aku dan dalam sama bahagian tenaga kerja. Pada mulanya, aku ingin menolak pelawaannya, tetapi badan aku pun terasa berlengah sangat. Aku setuju. Okey, on lah. Badan aku pun melengas ni. Rimas pula aku dibuatnya. Aku dan Nazri pun turun ke sungai. Terdapat banyak timbunan batu-batu yang pelbagai saiz dalam air sungai. Aku mandi membelakangi sebuah batu besar. Entah apa yang menarik perhatian aku untuk toleh ke belakang. Aku terperasan ada tunggul kayu atas batu tegak berdiri. Aku pun mempedulikannya lalu sambung mandi. Waktu dalam keseronokan mandi air sungai dingin, terlintas di fikiran tentang tunggul kayu tadi. Hati aku berkata-kata, tunggul kayu terpacak atas batu? Mana mungkin kan?
Aku pun toleh sekali lagi ke arah batu besar yang aku sandar tadi. Rupa-rupanya yang bukan tunggul kayu atas batu tadi, tetapi apa yang aku nampak memang tidak dapat luput dari simpanan memori otak aku ni. Sekali pandang, serupa tunggul kayu. Namun, ianya bukan. Apabila aku toleh kedua kalinya, mata merah menyala, sedang memerhatikan kami berdua yang leka mandi. Nas. Jom, kita belah. Engkau slow-slow tau, jangan lari. Sebab banyak batu-batu ni, licin ni. Si Nazri pun ikut cakap aku. Dia memang tidak perasan langsung, dan apa maksud kata-kata aku padanya pun dia seakan-akan tidak dapat tangkap. Aku dan Nazri pun berjalan perlahan-lahan menuju ke kem semula. Setibanya kami di pekarangan kem Bahar, aku pun beritahu apa yang aku nampak tadi. Aku memang dah agak dah. Cara kau suruh gerak je tadi lain macam. Aku syak kau ni ternampak sesuatu. Aku ingat Nazri tak faham maksud yang terselindung dari kata-kata aku tadi. Malam tu kami tidur lena tanpa apa-apa gangguan. Berbeza pula pada malam seterusnya. Waktu semua sedang dibuai mimpi, boleh pula aku tersadar sebab rasa tidak tahan sangat hendak terkencing. Aku pun kejut si Nazri yang berdengkur macam beruang tanah sebelah aku, ajak teman. Macam tu lah dia, macam beruang tanah kan. Malangnya, dia tidur mati. Rasa geram pula aku. Ikut ke hati, nak aku kencing atas mukanya. Aku dah tak boleh bertahan lagi. Mahu atau tidak, aku nekat keluar dari kemah seorang diri, berbekalkan sebilah parang dan headlamp. Aku teruskan hajat ke tempat yang disediakan untuk membuang najis. Tempat tu dihaskan untuk membuang air kecil atau besar. Difahamkan ada tempat ini bertujuan agar tiada yang membuang najis merata-rata dalam hutan. Dalam kepekatan malam, dengan angin dingin meniup membuka liang-liang roma badan aku, diiringi nyanyian serangga malam yang menjadikan suasana perjalanan aku seram. Selepas hajat dilaksanakan, aku pun melangkah laju menuju ke kemah. Aku perasan benda putih jatuh jauh di hujung berdekatan dengan kemah terakhir tim. Ada sesuatu sedang berdiri tegak, berwarna putih, seperti bentuk jenazah yang telah dikafankan. Susuk mirip pocong itu berdiri tegak dan kepalanya digoyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan. Apa lagi? Langkah 1000 lah aku pacut masuk ke dalam kemah. Si Nazri yang tadinya tidur serupa meninggal boleh terjaga pula bila aku tercungap-cungap sebelahnya. Bangun dah. Kau ni memang celaka lah. Aku kejutkan kau bangun tadi untuk temankan aku kencing. Kau tak bangun. Ni aku dah balik, baru kau nak bangun. Lah habau betul kau ni. Hei, Nazri. Nazri senyum dan sambung kembali tidurnya. Esoknya, 12 tengah hari, iaitu pada hari ketiga dan hari terakhir kami di Gunung Stong. Kami bergerak turun dari kaki gunung dan kami sampai di bawah sudah hampir lewat petang. Kami pun dihantar ke stesen KTM Dabong untuk meneruskan perjalanan pulang ke ibu kota. Aku pula demam. Mungkin sebab terlalu letih lah. Apabila berada dalam kereta api, ada pula kejadian kerasukan pada seorang ahli tim kami. Hasbullah namanya. Dia meracau-racau cakap dalam bahasa Siam. Hasbullah mengadu bahunya rasa berat semasa kami dalam perjalanan turun dari Gunung Stong.
Rupa-rupanya ada sesuatu yang bertenggek di belakangnya. Mujulah ada seorang perawat dalam tim aku ni, Azmi. Dia ni adalah seorang perawat salah satu syarikat yang menawarkan khidmat perubatan Islam di ibu kota. Azmi menguruskan Hasbullah. Kelihatan tangannya seperti melontar sesuatu menerusi pintu kereta api. Setelah semuanya kembali sedia kala, Hasbullah tidur sehingga sampai ke destinasi kami. Alhamdulillah, kami selamat tiba di ibu kota. Berakhirlah pengembaraan kami yang tidak dapat aku lupakan. Memori mengamit 1000 kenangan indah, termasuklah pengalaman seram yang aku lalui. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.